Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul sekali lagi dalam Rauhah Asar pada hari ini. Anjuran Pusat Pengajian Rawak Jawi dan Mak Tahfiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan kita dah masuk pada bab adab seorang alim, yang di dalam ni ada 3 pasal yang utama, iaitu adab alim dengan dirinya, adab alim dalam majlis, dan adab seorang alim tadi bersama dengan para muridnya. Adab alim dengan dirinya pada bait yang bermula pada bait yang ke-64. Alim itu punya adab diamalkan, takutkan Allah dan ikhlas beriringan. Jadi ada 2 perkara yang perlu diamalkan oleh seorang alim tadi, iaitu yang pertama al-khauf, yang kedua al-ikhlas. Dan kedua-dua perkara tadi perlu beriringan. Yang ini takutkan Allah Subhanahu wa taala, khasyatillah, dan yang kedua ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut di sini alim itu punya adab diamalkan, perlu diamalkan. Yang pertama takutkan Allah, dan yang kedua ikhlas beriringan. Maksudnya ikhlas dan takut itu mesti beriringan. Menjaga ilmunya tidak diajarkan, melainkan kepada yang menginginkan. Dan ilmunya perlu dijaga, iaitu dengan tidak mengajarkan. Caranya antaranya apabila tidak mengajarkan ilmu tersebut, melainkan kepada yang berkeinginan terhadap ilmu tersebut. Jadi dia bukan maksudnya dia yang usaha untuk nak sampaikan, tapi para murid ataupun golongan di tempat tersebut tidak menunjukkan raghbah ataupun keinginan untuk mendapatkan ilmu tadi. Kerana ilmu ni mahal. Nah, maka perlu diberikan kepada yang menunjukkan minat untuk disampaikan ilmu tersebut. Ini beza dengan dakwah. Nah, ini berbeza dengan dakwah. Kerana dakwah perlu disampaikan. Cuma ilmu, diajarkan ilmu tersebut kepada murid yang bersungguh-sungguh. Karena itu kalau kita lihat dalam kisah para ulama, kenapa Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari ketika dijemput oleh Gibna Bukhara pada waktu tersebut untuk menuju ke rumah beliau mengajarkan anak-anaknya, maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa beliau tidak akan mengkhususkan majlis tertentu dan tidak diberikan majlis tadi kepada orang lain. Tamam? Dan juga Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pun menolak ketika mana diminta untuk mengajarkan anak khalifah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bukan Imam Malik tidak mau dakwah. Kalau kita gunakan dengan bahasa dakwah, kenapa Imam Malik tidak pergi? Kenapa Imam Bukhari tidak pergi ke situ? Tak. Ini bahasa mengajar, bahasa ilmu. Nah, dakwah syai' dan ilmu dalam masalah ini syai' akhar, dan suatu yang lain. Maka perlu diasingkan perkara tadi dan tidak boleh disamakan. Tamam? Jadi kalau kita faham itu, maka kita tidak akan mengatakan bahawa bait ini seolah-olah menghalang kita daripada menyampaikan dakwah. Tak. Bukan kita menghalang menyampaikan dakwah, dan juga bukan untuk kita sempitkan ruang mengajar tadi. Tidak. Cuma kita nak bagi tahu bahawa ilmu ini suatu yang mahal, dan ilmu perlu dijaga dan disampaikan kepada yang memerlukan sahaja pada ilmu tersebut. Tamam? Baik. Lepas tu ada sebahagian guru yang garang, kadang-kadang muridnya datang ke dalam majlis tidak menjaga adab dan sebagainya, maka guru balik terus tidak diajarkan ilmu tadi. Kerana apa? Kerana mahalnya ilmu. Kali kata diceritakan kepada saya oleh para murid kepada Syekh Abdul Karim Banjar rahimahullahu taala, yang mengajar di Masjidil Haram. Beliau tidak akan kalau diangkat kepala oleh anak murid saja dalam majlis, terus dia akan tutup kitab dan balik.
Karena dia nak dalam majlis tadi semua dalam keadaan yang tenang, tidak maksudnya geraknya banyak, kemudian duduk menghadap kepada kitab dan sebagainya. Jadi itu ahwal para guru masing-masing dengan adabnya masing-masing. Dan kita murid perlu mengikut kepada syaratnya guru tersebut. Tamam? Juga tidakkan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Juga para alim adabnya dengan dirinya, iaitu dia tidak akan melangkahkan kakinya ataupun pergi ke rumah para pembesar. Baik, adakah dilarang secara mutlak? Tidak. Sebab itu saya sebut di belakang, tanpa niat mulia. Ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Maksudnya kalau dia pergi dalam keadaan niatnya mulia dan ada niat dan tujuan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjual agama Allah taala, maka pemergian tadi adalah suatu yang dipuji. Tapi kalau bukan dengan niat yang tibar dalam syarak, niat yang memberikan kebaikan kepada agama, maka langkahan kakinya tadi adalah wizrun, ataupun semuanya dikira sebagai balak dan juga dosa baginya. Tamam? Rendah diri tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Jadi bait yang ke-66 tadi yang kita sebutkan, juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Jadi ini saya ingin bagi tambih ataupun peringatan penting kepada mauqif ataupun apa sikap seorang alim tadi dengan para pembesar. Adakah perlu ditolak secara total untuk pergi ke rumah para pembesar? Dan ini bercanggah dengan apa yang disebut oleh para a'immah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan bahawa kalau seorang alim tersebut mempunyai niat yang baik dan kemudian tujuan dia pergi tadi akan mendapatkan kebaikan kepada agama Allah Ta'ala, maka pada waktu tersebut pembergian dia tadi ataupun langkahan kakinya ke rumah pembesar tadi adalah dikira sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi perlu ambil perhatian tentang perkara tersebut. Rendah diri tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Yang ini sifat seorang alim. Yang ini perlu rendah diri. Rendah diri berbeza dengan menghina diri. Menghina diri maksudnya dia menafikan apa terus yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Merendah diri maksudnya dia tidak memandang bahawa dirinya itu ada kedudukan. Tak sombong dengan pelajar. Dan yang kedua, dia tidak sombong dengan pelajar. Dia orang panggil friendly, masuk dengan pelajar boleh masuk dan sebagainya, cuma dengan adab. Zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Dan pakaiannya adalah zuhud. Pakaiannya zuhud. Zuhud adalah bermaksud meletakkan dunia ini di jarinya, di tangannya, tidak diletak di dalam hatinya. Itu maksud zuhud. Jadi zuhud bukan dengan pakaian. Zuhud bukan dengan pakaian yang cantik. Maksudnya berpakaian yang compang-camping, tidak memakai kasut, rambut serabai, tak. Zuhud bermaksud meletakkan dunia di dalam tangan, tidak diletakkan di dalam hati. Itu maksud zuhud. Karena ada orang yang berpakaian cantik tapi hatinya zuhud. Ada orang yang berpakaian compang-camping tapi hatinya gila dunia. Cuma dia tidak dapat dunia, tidak ada leluasa untuk dapatkan dunia, maka dia terpaksa berpakaian compang-camping. Maka zuhud bukan dengan pakaian. Tamam? Zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Karena dunia dia tidak mengejar dunia, karena dunia di hujung jari dia saja. Dan membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya. Dan sentiasa dia membersihkan zahir dan batinnya daripada sifat yang dicela oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disebut oleh baginda Rasul, apa saja yang dilarang oleh baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang pertama yang akan melaksanakan perkara tersebut. Tamam? Hasad, dengki, ujub juga tipu daya. Baik, apa dia perkara yang perlu dibersihkan tadi? Maka saya sebutkan contoh-contohnya. Dan kesemua ini perlu kepada syarahan. Cuma di sini kita akan ada daurah ataupun kita rawah kita ni hanya dalam masa 1 jam. Jadi kita hanya sebut secara umum begitu. Lebih tafsilannya nanti kalau ada pengajian yang lebih panjang masanya, kita akan terang lebih lanjut. Hasad, dengki, ujub, juga tipu daya. Ni ada 4 ataupun 3 perkara yang disebutkan di sini yang perlu dibersihkan daripada dirinya.
Iaitu hasad, dengki. Yang kedua ujub. Yang ketiga tipu daya. Bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jadi ketiga-tiga sifat ini bukan akhlak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada hasad. Karena hasad ini berlaku ketika mana kita tidak redha dengan apa yang telah Allah taala tetapkan. Tamam? Dan ujub ini juga berlaku karena memandang bahawa kelebihan itu dari dirinya. Boleh? Dan tipu daya juga berlaku kerana tidak memandang bahawa adanya akhirat, tempat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu ringkasannya apa dia? Bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Kalau kerana kenal Tuhan, maka orang tadi tidak akan hasad. Kerana setiap orang telah ditetapkan rezekinya. Nah, kalau orang tadi kenal Tuhan, maka dia tidak akan ujub. Kerana semua kelebihannya adalah daripada Allah. Maka bagaimana dia boleh memandang kepada dirinya, memuji kepada dirinya yang bukan itu perbuatannya. Tamam? Dan yang ketiga, tipu daya. Dia tidak akan melakukan tipu daya kerana dia tahu akan ada balasan nanti di hari pembalasan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan kerana itu hasad, ujub, tipu daya ini bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jauhkanlah dirinya dari tuhmahan. Jagalah maruah, jangan diabaikan. Maka dirinya akan dijauhkan daripada tuhmahan. Karena ittaqu mawaqi'at tuham, sebut dalam hadis. Jaga-jaga kamu daripada tempat yang ditohmah. Jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu akan ditohmah. Pergi ke tempat-tempat yang menyebabkan nanti orang boleh memandang serong kepada seorang alim tersebut. Jagalah maruah, jangan diabaikan. Maka jagalah maruah, jangan diabaikan oleh seorang alim tadi. Juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi alim juga jangan termakan dengan pujian. Karena dia perlu menganggap bahawa pujian daripada seorang tadi itu adalah racun, dan juga ini adalah balak yang besar kepada dirinya. Karena apa? Karena mungkin dia tidak selamat daripada akan berlaku ujub pada waktu tersebut. Karena itu orang yang dipuji perlu meletakkan dirinya dalam ruang lingkup yang sempit pada waktu tadi. Dia perlu memandang bahawa dia perlu bermujahadah untuk melawan dengan sesuatu yang boleh menaikkan perasaannya pada waktu tersebut bahawa dia ada kelebihan, dia ada kedudukan, dia ada itu, ini dan sebagainya, dan sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan tadi. Bukan kita dilarang untuk kita mengakui kelebihan yang Allah taala berikan. Kerana itu adalah salah satu bentuk daripada kita bersyukur dengan nikmat Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala faqr. Aku adalah ketuanya kepada anak Adam dan aku bukan berbangga dengan perkara tersebut. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam mengaku bahawa mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala. Betul? Dan kemudian para anbiya, para salihin, antaranya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengarang kitab Lataiful Minan yang menerangkan tentang kelebihan dirinya dan ceritakan tentang apa nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Dan dalam Quran Allah Taala sebut, Allah Taala kata apa dia? Apa Allah Taala sebut? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana-mana nikmat yang Allah Taala berikan, ceritakan. Tapi dengan syarat tidak akan berlaku sombong dalam hati, tidak akan berlaku riak dalam hati. Maka perlu dijaga diri daripada waktu tersebut. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani tulis Lataiful Minan 2 jilid. Dan ditahqiqlah 2 jilid. Al-Imam Suyuti cerita tentang dirinya. Sayyidina Syekh Ahmad Al-Ghumari tulis dalam kitab Bahrul Amiq cerita tentang dirinya. Sayyidina Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan juga para masyayikh menceritakan tentang diri masing-masing. Syekh Hasan Osman dalam kitabnya Hikayati, apa dia tajuk dia? Hayati fi Hikayati. Hayati fi Hikayati. Dan sebagai ulama lagi mengarang kitab menerangkan dan juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya dan juga apa yang ulama sebut tentangnya, apa yang gurunya telah bersaksi tentang kelebihan yang dia ada dan sebagainya. Itu kalau tidak diceritakan, maka orang tidak akan tahu, melainkan orang itu saja. Dia saja yang tahu tentang diri dia. Dan dia ceritakan tadi bukan kerana untuk berbangga dengan perkara tersebut,
tapi tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi, tapi kena jaga niat tadi. Jadi juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Ini wajib dielakkan, racun ini bahaya. Tamam? Baik. Ini adab seorang alim dengan dirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya siap satu lagi kitab. Alhamdulillah. Tadi siap 292 bit silap. Kitab apa ni, Hukum Hakam Binatang. Bahar Rajas. Syarahan tak siap lagi. Cuma dah siap, dah matan semua dah siap. So nanti saya serah pada Ustaz Hakim untuk tulis. Dia tulis hari tu pun tak selesai lagi. Nak susun tu kan. Tapi hari ni saya minta untuk 2-3 orang lah. Anak murid ni pegang sekali, duduk dan tolong baca kat Ustaz Hakim. Bukan dia orang tulis. Sebab kalau Ustaz Hakim tulis seorang-seorang dia, Ustaz Hakim dia jadi silap. Kerana dia nak tengok, dia juga nak tulis. Dia tengok, dia juga nak tulis. Kerana tertinggal. Kadang-kadang dia buat mata baru. Jadi seorang tolong baca. Zaki ke Siraj ke apa kat duduk baca, Hakim tulis. Seorang lagi tengok, Hakim tulis. Sebab Hakim kadang dia tulis sebab tangan terlalu laju sangat, kena ditambah juga baik lagi. Contohnya Taki ke duduk sebelah Hakim, tengok Hakim tulis, 2 orang lagi tolong baca. Seorang letih baca, 2 orang lagi buat baca. Ni Ustaz tengah duduk susun balik gambar binatang. Duduk kumpul daripada internet, elok-elok sikit. Jadi setiap binatang tadi akan ada gambar. Jadi kitab kita tu nanti kita akan sebar dalam PDF dulu. Ya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti dah siap nanti dengan gambar binatang apa semua sekali, baru saya akan syarah nanti. Syarahan tu perlu panjang lagi lah sebab binatang tu saya sebut kadang satu ekor binatang tu hanya 2 bait saja. Dia cerita pasal hukum saja. Kemudian cerita pasal hukum berburu. Satu tambahan bagi kita. Hukum berburu dalam mazhab kita Syafi'i dan juga tambahan dalam mazhab Maliki dan juga Hanafi, khusus dalam bab kenaan dengan hukum menembak, menembak binatang dengan gunakan bunduqiyah, nariyah, ini senapang. Jadi itu insya-Allah moga dapat manfaat lah kitab tersebut. Satu dah niat lama dah nak tulis, alhamdulillah bersiap tadi. Tulis 2 hari, 3 hari. Sehari, hari bila tak ingat lah, berapa bulan yang lepas. Lebih kurang 3 bulan yang lepas, 4 bulan yang lepas. Tak silap. Selepas tulis kitab tulis kitab ni. Selepas siap kitab Fathul Muta'ali, saya buat kitab binatang tu. Yang binatang tu tulis lebih kurang bulan 3 lebih kurang. Tulis 27 bait. Lepas tu habis idea tak ada lah. Tak larat. Tunggu berhenti 23 Ramadan selesai. Maksudnya saya start balik semalam dengan hari ni. Tak, semalam 2 malam lepas kan? 2 malam lepas. Jadi 3 hari lah lebih kurang tulis. 3 hari. Semalam saja siap hampir 200 bait. Hampir 200 bait. Hari ni tambung sikit, hampir 100 bait. Jadi dekat 300 bait juga, 290 lebih bait. Alhamdulillah. InsyaAllah penting untuk buat ada bab yang penting dalam tu. Maksudnya orang nak berburu lah. Orang nak keluar masuk hutan dan sebagainya ni. Saya tu pun tulis kitab tadi ni kerana balik tiap-tiap tahun untuk masuk hutan, bukan berburu. Masuk hutan berehat-rehat dalam hutan tu. Jadi jadi bila duduk saya saja dengan pakcik-pakcik tu, mereka kata, Ustaz kena buat daurah lah. Bacalah kitab apa-apa. Nak baca kitab Arab lagi, lepas terkebir pula mata. Lepas tu kita nak syarah panjang. Ni saya tulis. Nanti kalau masuk dalam hutan sekali lagi, semang-semang mereka duk main makan-makan ikan tu, bolehlah baca kitab tu, insyaAllah. Pakai-pakai baca kitab tu, dan insyaAllah dapat manfaat. Baik, insyaAllah nanti siap, nanti kita akan maklumkan. Alhamdulillah bulan Ramadan ni 10 malam terakhir ni 2 kitab siap. 2 hari kan? Betul? 2 hari siap. Kitab pertama Isra' dan Mi'raj, Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj. Yang tu tengah duk tulis. Tengah duk Hakim tengah duk susun balik. Nanti akan siap PDF-nya insya-Allah. Itu dah siap dah. Itu tulis dalam masa 2 hari. Kemudian kitab binatang pun lebih kurang 3 hari tulis. Alhamdulillah ada 2 kitab lah siap dalam 10 malam terakhir. Kebetulan
Kitab Isra Mi'raj siap malam 21. Malam 21. Kitab apa ni binatang ni yang saya beri nama dia Irsyadul Ikhwan ila ahkami luhumil hayawan. Tapi rasa nak bercanda tambah lagi tu. Sebab ada bab berkenaan dengan said ni. Berkenaan dengan berburu. Yang tu 2 hari. Malam hari 23 siap. 23 Ramadan. Alhamdulillah. Baik, adab alim dalam majlis. Adab alim di dalam majlis ilmunya jika diamalkan barakah sentiasa. Cara baca dia barakah, sebab tu kita berbari. Adab alim di dalam majlis ilmunya jika diamalkan barakah sentiasa. Jadi jangan baca berkat. Kalau baca berkat nanti tak boleh baca. Jika diamalkan berkat sentiasa. Jika diamalkan berkat sentiasa boleh juga. Boleh, dua-dua boleh. Jika diamalkan berkat sentiasa ataupun jika diamalkan barakah sentiasa. Berwuduk serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Jadi yang pertama apa dia amal dia? Apa dia yang perlu dia amalkan dalam majlis? Yang pertama perlu berwuduk. Perlu berwuduk. Jadi alim tadi perlu berwuduk. Murid nanti akan masuk bab dia. Dan kemudian serta membersihkan dirinya. Kalau eloknya lagi dalam keadaan setelah dia selesai mandi. Ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia menta'zimkan ilmu. Karena ilmu ni nur. Dan wuduk itu nur. Maka nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Itu akan memberikan, Allah Ta'ala akan memberikan futuh kepadanya pada ketika tersebut. Faham? Duduk dengan penuh mulia dan sempurna. Bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Jadi dia duduk dengan penuh mulia. Atas kursi yang disediakan ataupun duduk di tempat yang disiapkan dengan baik. Bukan dia sombong kerana duduk tinggi, bukan kerana dia sombong, tapi kerana memuliakan ilmunya. Faham? Baik. Murajaah ilmu sebelum majlisnya, ini adab alim, jangan lupakannya. Yang seterusnya apa adab alim dalam majlis? Adabnya ialah dia perlu murajaah ilmu sebelum memulakan majlis. Walaupun dia telah mengetahui ilmu tersebut dan dia telah mengulang bacaan kitab tersebut berkali-kali. Walaupun ilmu tadi telah sajiyah. Ini yang saya dengar sendiri daripada Maulana Syekh Ahmad Mamduh yang dinakalkan daripada gurunya iaitu Syekh Mustafa Imran. Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu taala, alim mantiq, alim dalam ilmu usul yang sangat hebat ingatan dia dan malakah yang ada pada dirinya. Itu pun sebelum memulakan majlis mengajar, dia tetap akan murajaah dulu kitabnya. Hasyiah Sabban tu tak tahu berapa kali dah habis, tapi tetap dia akan ulang ketika mana dia nak mulakan pengajaran. Al-Qabisi dan sebagainya, maka dia akan ulang balik. Bila ditanya balik kenapa Syekh dah ulang, padahal Syekh dah malakah. Maksudnya kalau duduk dalam majlis tak bawa kitab pun boleh baca. Maka kata dia, nahnu ya bunai, kata Syekh Mustafa Imran, ya bunai, kata kepada Syekh Ahmad Mamduh, nahnu nata'abbad, nahnu ta'abbadan Allah, nahnu ta'abbadan Allahu bil ilm. Kita ni beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ilmu. Maksudnya dia niatkan ni ibadah. Jadi kita kalau murajaah niat ibadah kepada Allah Ta'ala, kita akan rasa semangat pada waktu tersebut. Tapi kalau kita murajaah hanya kerana imtihan, imtihan tak ada tahun ni, kan? Alhamdulillah, budak-budak Azhar semua sonok. Tak ada imtihan, dekat balik habis. Kalau kerana untuk ada ujian dan sebagainya, maka pada waktu tersebut dia akan jadi letih. Dah habis imtihan, lupa ilmu dia. Tapi kalau dia melakukan tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Taala, maka dia akan buat dengan seronok pada waktu tersebut. Sebab tu kata Syekh Mustafa Imran, nahnu ta'abbadan Allah bil ilm. Kita beribadah kepada Allah Taala dengan ilmu, kata Syekh Mustafa Imran. Hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Tamam? Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari didirikannya. Itu kata ini kalam ni saya nukil daripada Kiai Jazuli. Kiai Jazuli adalah salah seorang daripada guru yang mengajar di pondok pesantren Langitan, Tuban. Apa kata beliau? Kiai Jazuli mengatakan, rahimahullah, beliau dah meninggal. Kata beliau, kalau guru tidak murajaah sebelum dars, maka libur sahaja, kata dia. Cuti saja, tak perlu buat kelas.
Sampai macam tu sekali punya amanah dengan ilmu. Nak beritahu kata, kalau guru tadi murajaah dengan ilmu, maksudnya dia juga bersemangat dan beribadah kepada Allah dengan ilmunya, maka ini adalah sebab kepada memberikan kesan kepada muridnya. Nah, hari ini hari guru. Hari ini hari guru. Ramai pakai wish, selamat hari guru. Azra'i siap menyanyi lagu lagi. Ya. Lepas tu apa ni, saya pun ucapkan juga selamat hari guru kepada semua para guru. Nah, yang mendengar apa yang kita ucap pada hari ini, yang kita mengajar hari ini, para guru dan kesemua ibu ayah adalah para guru kepada anak-anaknya. Maka saya ucapkan selamat hari guru kepada ibu ayah saya dan juga kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah dan kemudian seluruh para guru dengan makna yang sebenar yang tidak jemu untuk mendidik anak-anak murid mereka. Nah, yang para guru ni adalah orang-orang yang mana masa mereka, fikiran mereka adalah untuk kebaikan para murid mereka. Nah, jadi kalau guru berfikiran macam tu, insya-Allah Allah Taala akan berikan barakah dan rahmat kepada Allah, daripada Allah Taala kepada para guru. Karena Nabi SAW mengatakan bahawa innama bu'itsu mu'allima, aku diutuskan sebagai guru, kata Nabi SAW. Maka besarnya kedudukan guru tadi adalah kerana baginda Nabi SAW sendiri mengaku bahawa baginda adalah guru, dan baginda adalah guru kepada umat. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengarang sebuah kitab Ar-Rasul Muallim. Maka kena baca kitab tersebut untuk tengok betapa besarnya kedudukan muallim, guru ini. Jadi bukan benda kecil sebenarnya menjadi guru kepada para murid. Karena ini kedudukan yang mulia. Dan mereka adalah hamzah wasalnya mereka di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu perlu beradab dengan hamzah wasalnya. Karena kalau tidak kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata di depan pintu istana raja kita biadab dengan penjaga pintu, maka tak masuk kita ke dalam istana tadi. Kita awal-awal sampai dah biadab dengan penjaga pintunya. Kita dah nak masuk, kita dah biadab dengan orang yang akan menghubungkan kita dengan raja, maka kita tak akan sampai kepada raja. Maka kerana tu perlu jaga adab kita dengan guru. Maka kitab ini kita karang, kita tulis ini bukan mengulang kembali sahaja apa yang telah ditulis oleh para ulama, tapi saya ada tambah satu bab lagi baru, iaitu adab para ibu ayah dengan guru. Karena banyak di kalangan kitab yang hanya membincangkan di antara guru dengan murid, murid dengan guru. Jadi jarang dibincangkan tentang masalah ibu ayah dengan guru. Kerana itu ibu ayah biadab dengan guru, tidak ada baik sangka dengan guru, boleh denda guru pula kalau guru tadi melakukan denda kepada anak dia dan sebagainya. Kan tidak ada adab. Dan masyarakat tidak ada adab, maka tidak akan diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala. Maka saya letakkan bab dalam kitab ini tentang masalah tersebut. Nanti insya-Allah akan sampai pada bab dia. Jadi guru perlu amanah dalam menyampaikan perkara tersebut. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Maka lebih baik cuti saja. Kerana dia tidak amanah dengan ilmunya kalau begitu pada ketika tersebut. Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Alim perlu tegas dalam majlis. Anak murid duk main hidung, kena tegur. Anak murid tidur, kena tegur. Anak murid main pen, abas, tak ada kerja. Dia tak erti pun duk pusing pen, bukannya ahli silap mata ataupun main sarkis pun. Tapi waktu majlis itulah dia boleh pandai main. Dia boleh pusing pen dia pada waktu tu berkali-kali pula tu. Lagi hebat dia boleh duit 5 kupang ni boleh sampai ke sini. Pusing-pusing macam tu yang ahli silap mata duk buat tu. Tolak-tolak tu sampai ke sini duit. Kira kemah lah. Waktu tu dia boleh mengaji. Waktu kat rumah duduk saja tak boleh. Tapi dalam majlis ilmu dia boleh buat. Maka guru kena beri perhatian. Jadi guru bukan hanya duduk tengok kitab saja. Tengok kitab mengajak anak murid dah sampai ke Jepun lah. Dia duduk dalam kelas tu mengajak. Tak. Guru kena tengok semua anak murid. Kena ambil sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika mana berhadapan dengan para sahabat, diberikan perhatian Nabi kepada semua. Nabi memberikan perhatian kepada semua yang hadir dalam majlis. Seolah-olah semua yang berada dalam majlis tadi akan merasakan bahawa mereka lah yang diberi perhatian sekali oleh Nabi SAW. Ini dalam hadis disebut. Teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Maka dia perlu beri teguran. Murid tak dengar kata kena sebut. Jangan buat begini, jangan buat begini. Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala, terguru yang sangat tegas dalam bab ni. Sampai kira duriba lahul mathal. Sampai kalau orang sebut pasal adab dalam majlis ilmu, orang akan terus teringat Syekh Nuruddin. Tamam?
Maksudnya punya tegah di dalam majlis. Sampai kalau duduk dalam majlis itu kira orang panggil apa? Budak ni kalau kata dia tak kenal Syekh Nuruddin, mungkin dia akan boleh buat macam-macam depan Syekh Nuruddin. Tapi kalau dia kenal, dia takkan berani buat. Dan Syekh Nuruddin pula tak kira siapa. Kamu kenal lama ke, kamu kenal baru ke, dan sebagainya. Kalau kenal halau-halau. Ini adab yang ajaib. No? Dan kemudian apa yang berlaku? Syekh Nuruddin sendiri beramal dengan ilmu. Dia sendiri dalam majlisnya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara dia menyampaikan dan sebagainya. Ini pun perkara yang sepatutnya diberikan perhatian oleh para murid. Kerana dia bukan bercakap saja, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia cakap. Ha? Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Jadi kalau kata tidak dengar nasihat guru tadi, sebaiknya keluar balik rumah saja. Sini ada dua. Sama ada yang keluar balik dari guru, ataupun yang keluar balik dari murid. Pilih yang mana satu. Dan kedua-dua tu boleh dimasukkan dalam bait ni. Sama ada yang nak balik dari guru pun boleh, yang nak balik tu murid pun boleh. Faham? Jadi guru tadi dia kena bagi tahu dulu, baik sekarang ni ada yang tak dengar cakap. Baik nak suruh saya balik ke, hak yang tak dengar cakap tu balik. Pilih. Kalau murid tadi kata, ustaz lah balik, eloklah. Maksudnya sekarang dia kena beramal dengan yang tadi yang kita sebut, iaitu apa dia? Ilmu hanya perlu disampaikan kepada yang memerlukan. Maka ni orang tidak perlu kepada ilmu. Dia balik. Nah, faham? Jadi adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Tapi kalau kata guru tadi, dalam hatinya dia kata, saya tidak ikhlas dalam mengajar pada hari ini, maka saya perlu balik. Maka yang ni perlu dilawan sebenarnya. Tidak perlu balik. Dia kena lawan dalam majlis. Jadi dia bukan balik. Faham? Ini berlaku pada seorang alim katanya dalam di Makkah Al-Mukarramah, ketika sedang mengajar, kemudian dia balik. Tiba-tiba dia balik, pada ayah dia tanya, kenapa balik? Katanya kerana tengah duduk mengajar tadi, tiba-tiba datang riak dalam perasaan hati saya. Maka saya pun rasa tak ikhlas, balik terus. Sebab tak mau majlis saya dicemari dengan tidak ikhlas. Maka si ayah kata, itu yang syaitan nak. Syaitan nak kamu lari daripada majlis. Pergi balik. Lawan perasaan tadi dan kemudian hadirkan ikhlas. Itu sepatutnya. Itu perkara lain tu. Sebab tu hadir ikhlas tadi yang kita sebutkan pada permulaan, ikhlas dengan khauf tadi itu perlu bersama dalam perjalanan kita. Seorang alim tadi. Adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Jadi adab alim dengan murid pula tidak berkira masa. Jangan kira masa dengan anak murid. Tapi anak murid kena reti lah masa Tok Guru. Janganlah pakai hantam dah tahu kata Tok Guru tak kira masa. Dia ikut suka dia, tak kira apa dah. Time Tok Guru tidur ke, time Tok Guru tak tidur ke. Lepas tu semua dia ketuk pintu. Jadi masa yang telah ditetapkan oleh guru perlu diraikan. Sampai ada sekarang para guru yang terpaksa letak depan pintu rumah dia waktu melawat guru. Tok Guru Haji Saleh, Allah yarhamu. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Kena letak waktu. Siapa mai sebelum waktu dia memang tak akan dilayan. Kerana letak waktu dah. Faham? Kamu boleh pergi ke klinik ikut waktu dia. Kamu boleh pergi ke hospital ikut waktu dia, dan waktu dah ditulis. Tapi kamu mai ke rumah Tuan Guru, kamu tak tengok waktu Tok Guru. Ini berlaku kepada Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Waktu kami duduk di pondok Lubuk Tapah dulu, alhamdulillah ucap tahniah kepada Sahibus Samahah Dr. Luqman Abdullah, anak kepada Tuan Guru Haji Abdullah, dilantik menjadi mufti wilayah Persekutuan. Moga Allah Ta'ala bantu beliau. Baru ni kita Ruak Jawi baru jumpa je dengan dia. Balik baru ni di Malaysia. Dia hadir dalam pertemuan tersebut. Waktu tu dia masih ketua ni lah, ketua jabatan kalau silap, usul fiqh. Dia antara dia timbalan ulama Persatuan Ulama Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia cawangan wilayah Persekutuan. Dan dia panggil saya dengan Ustaz Hairul semua untuk jumpa nak bincang MOU di antara PUM dengan Ruak Jawi, untuk kesinambungan akademik pengajian dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang belajar di bawah akademi yang dipimpin oleh Dr. Luqman akan datang ke Mesir ni, akan dipimpin oleh Ruak Jawi pula. Jadi alhamdulillah, tak sangka rupanya yang duduk depan kita ni tengah duduk bersembang, melawak, gelak apa semua kali tu, mufti wilayah apa tu. Dan Allah Ta'ala akan angkat siapa yang Allah Ta'ala nak. Moga Allah Ta'ala bantu beliau, diberikan kebaikan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, jika ditanya soalan apa saja. Jadi saya sebut tadi Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah kadang-kadang waktu ketika
Maka saya pernah duduk di Pondok Lubuk Tapah sekejap, ambil berkat dengan Tok Guru. Tengok kadang-kadang waktu Tok Guru mengajar, Tok Guru tertidur kadang-kadang. Tok Guru dah tua, dah tua sangat waktu tu, tapi Tok Guru semangat sungguh mengajar. Muka sama macam Ustaz Luqman. Kadang-kadang mengajar tidur. Lepas tu duduk kejap tu bangkit balik. Anak murid semua duduk siap. Tok Guru letih sungguh tu. Bangkit tu, lepas tu beritahu semalam ada orang mari, dia kata 3 pagi tak balik lagi, menyembang di rumah, cerita masalah apa semua kali. Kita kata takkan tak faham kenapa sampai kena mai pukul 3 pagi rumah Tok Guru. Ya Tok Guru tak apa lah dia layan. Nah, kita anak murid kena reti lah. Tok Guru pula kan jenis halau orang. Kalau Tok Guru jenis halau orang, lain lah. Tok Guru takkan buat macam tu, layan je. Tapi kita anak murid, takkan tak ada hotel untuk kita nak sewa hotel dulu dekat dengan situ. Awak kita saja ada masalah. Nah, awak tak tengok dengan masalah orang lain yang kita nak jumpa tadi. Ini adab orang-orang yang kadang-kadang tidak diberikan perhatian yang baik. Maka masyarakat ni perlu diajar dengan adab. Jangan kita nak orang je beradab dengan kita. Pergi ketuk rumah Tok Guru tak buka pintu, Tok Guru tak ada adab. Lepas tu rumah dia ikut suka dia, nak buka tak buka pun. Betul tak betul? Dalam hadis Nabi sebut, pergi salam 3 kali, tak jawab salam balik. Hatta kalau kita ada janji dengan seorang tadi datang ke rumah dia, sampai di rumah berketuk pintu, tuan rumah tak buka pintu. Kemudian sekali tuan rumah ataupun dah sampai depan pintu tuan rumah, kita datang jauh, tuan rumah hantar mesej, kata saya minta maaf, tak boleh nak terima tetamu, saya ada masalah sikit. Tak perlu dah kita nak sebut panjang-panjang, nak kata saya dah main jauh apa semua kali, kenapa buat macam ni apa semua. Tak perlu sebut apa dia. Mungkin dia ada uzur, tu saya sebut yang tu sebagai untuk nak menyelamatkan kita daripada suuzan kepada orang tersebut, dan juga tasliyah pada diri kita, jabril khatir pada diri kita sendiri, tutup khatir-khatir yang tidak baik, yang akhirnya kita boleh tenang, tidak ada masalah. Ni tidak. Kepada orang kita nak kita dihormati, kita dilayan. Tapi kepada orang orang nak, kita nak orang layan kita, tapi kita tak layan dan juga tak menghormati dan memuliakan orang lain. Tok Guru dia pergi rumah Tok Guru buat macam tu. Oh, pening kita tengok. 3 pagi tak balik lagi. Sembang apa tahu? Ada orang kadang-kadang dia terlalu excited. Jumpa dengan Tok Guru ni, dia terlalu excited sampai dia sembang tak boleh nak berhenti. Ada agak macam tu pun. Dia main-main rumah Tok Guru tu pukul 12 malam dah. Pas jamu ayak, habis dah ayak, tak balik lagi. Pas sambung Tok Guru pun duk senyap, tak kata apa. Dia kena faham lah, kita pun kena faham. Jangan jadi betul-betul. Main rumah orang, sembang. Hak orang tu tak tahu nak sembang apa dah. Duk senyap lah. Kita pun senyap, dia pun senyap. Tak payah buka tajuk lain. Kecuali lah dia tu yang buka tajuk. Tuan rumah buka tajuk tak apa. Tapi kalau tuan rumah tak buka tajuk, dia duk senyap je. Angkat punggung lah balik. Abang kata saya minta izin nak balik. Itu senang. Ni dah lagi duk. Lepas tu buka tajuk lain pula. Tanya soalan lain pula lah. Akhirnya layan tak layan je orang tu. Saya pernah juga orang main rumah buat yang tu. Jadi kita tak tahu nak layan apa. Pukul 1 pagi tak balik lagi. Ni bukan geng Amirul Sabil ni. Ni memang tiap pagi pun dia pun main. Saya yang Zuhur main. Ni yang kita hari tu dah letih sebagainya. Pukul 1 pagi tak balik lagi. Jamu ayam tak tahu dah berapa kali cawan dah buat. Kak Umi dah berapa puluh kali dah masuk dapur tu buat. Tapi tak angkat kaki tangan lagi, bawa kolak. Kita pun jadi tak faham-faham ke? Bagi kita nak buat macam sebahagian masyayikh buat kot. Ada sebahagian masyayikh pergi ke rumah mereka, dah jamu teh, lepas jamu teh, kata dah jamu teh dah habis dah semua, nak sembang apa lagi? Balik lah. Kata gitu terus. Takkan kita nak sebut macam tu. Kita orang Melayu kan buat sebut macam tu. Orang Melayu sebut macam tu, orang kata, wish, Tok Guru apa ni? Tapi tu haknya tuan rumah. Tuan rumah boleh sebut, saya ada kerja, dan kalau kamu nak ada urusan lain sebagainya, tak apa, duduk tak ada masalah. Tapi saya nak kena masuk dah. Saya nak kena tu ni. Ni ada semua, ada punya ayak, ada dapur kemudian masuk. Saya nak kena masuk. Ini berlaku kepada sebagian para ulama. Sebagian ulama ketika datang hadir ke ada tetamu datang ke rumah dia nak kena menulis. Dia ada bagi waktu masa tu je. Bila sampai saja sembang-sembang, cukup waktu dia, terus dia akan bangun. Saya minta maaf, saya nak kena masuk, ada urusan. Tuan nak duduk, silakan, tak ada masalah. Buat macam rumah sendiri. Ni ada kitab banyak, boleh baca. Kemudian tu ayat ada, dapur pun ada, tandas situ. Sila buat macam rumah sendiri. Saya tak ada masalah. Saya nak masuk dalam, saya kena menulis. Orang tu nak duduk macam tu. Oh, tak apa, saya balik macam tu. Tapi sampai kat pintu, tapi ada satu soalan lagi tak? Ada juga soalan lagi kat pintu.
Hak jenis tu ambil pintu tu. Buk kepala. Sampai tak ada masa dah. Semua benda. Lepas tu kalau kita jaga adab dengan orang, orang senang terima kita. Dan lepas tu, orang akan terima lagi kita datang. Sebab orang kata, mudah dia ni. Tapi kalau sekali kita datang, kita buat macam tu, sekali tu je orang kata, oh dia ni, oh jaga-jaga. Nah, kena jaga-jaga betul. Dan kena bagi tahu jelas-jelas kat dia. Saya ada masa lebih kurang setengah jam ya. Lepas setengah jam saya dah kerja. Kena bagi tahu macam tu. Nah, kalau tidak, dia tak faham. Dia faham 30 jam. Jadi sebab tu, kadang-kadang ada yang kita perlu bertegah dengan bab tersebut. Boleh faham? Saya cerita ni bukan pada diri saya sebenarnya. Ni kadang-kadang ada guru yang mengadu macam tu. Lepas tu ada guru yang kadang rumah dia tak terima tetamu. Nak jumpa di pejabat. Nak jumpa di tempat yang boleh dijumpa di tempat lain. Saya pula jenis suka tetamu. Siapa nak main rumah saya, mai. Saya suka orang main rumah saya. Kalau tamu ni bawa rahmah. Zaman COVID ni lah. Tetamu bawa COVID lagi lah. Dia main ni semua orang dekat-dekat dengan saya lah. Saya bagi dia pemain duduk dekat, kerana saya suka orang ramai dalam rumah. Saya tak suka pula duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang tak nak buat apa tu. Duduk dengan anak bini saja. Budak-budak duduk lari dalam rumah. Tak pun jadi boring kan. Kalau orang ramai dalam rumah ni boleh menyembang sikit. Perangai masing-masing lah. Guru masing-masing dengan dia punya ahwalnya masing-masing. Baik, khair. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Jadi ni layan dia murid. Layanan dia kepada murid. Jadi kalau ditanya apa saja, bagi jawapan dan juga panduan. Kalau mampu untuk dia berikan panduan tersebut atau mampu untuk dia berikan jawapan. Sekarang ni WhatsApp, orang tak mesej tanya WhatsApp. Ustaz, saya nak minta pandangan sekian-sekian. Kalau ustaz tu tengok blue tick saja, tak balas. Susun. Mungkin dia jenis tekan read all. Mak read. Mungkin dia buat yang tu ya. Sebab dia tak larat nak tengok dah warna biru tu, tak baca-baca lagi. Lah kali tekan mak read tu, dia tengok seolah-olah macam dia baca, padahal dia tak buka pun kadang-kadang. Yang tu. Dia cuma mark as read ni. Sebab dia tick semua. Kadang-kadang ada orang yang macam tu. Jadi maafkanlah para guru tu. Janganlah kita suuzon dengan dia. Baik sangka, insya-Allah Allah Taala akan bagi kebaikan kepada kita. Faham? Ni asyik nak buruk sangka je dengan tok guru. Sebab tu para masyayikh seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, nak keluar pergi mengaji saja dia akan sedekah. Kenapa sedekah? Dan dalam sedekah tadi dia akan niat, ya Allah tutup aib guruku kepadaku. Tak mau nampak aib guru dia kepada dia. Kenapa? Kerana ni akan mengurangkan barakah. Sebab bila dia tengok guru dia, dekat dengan guru dia, makin dekat kita dengan guru kita, makin kita tahu tok guru kita ni orang macam kita juga. Dia pun ketuk busuk juga. Faham tak? Dia pun kadang-kadang ada cakap ucapan yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita kata, oi, dulu tengok kat jauh bukan main lagi. Ya. Tapi bila duduk dekat, Allah, dia pun orang juga. Sebab tu kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai yang dekat tapi dia jauh. Dan berapa ramai yang dia jauh tapi dia dekat. Lepas tu ada orang kadang dia tengok daripada jauh, dia dekat dengan kita. Ada orang yang makin dekat dengan kita, makin jauh dia daripada kita. Sebab tu Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, juga Al-Imam Imam Rifa'i mengatakan bahawa jaga-jaga kamu dengan siapa? Dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Dia sebut macam tu. Orang yang paling dekat dengan kamu tu lah kamu perlu jaga-jaga. Kenapa? Kerana dia tahu semua tentang kamu. Kerana dia kenal kamu. Kerana kalau dia bermusuh dengan kamu, permusuhan dia lebih berat daripada orang yang jauh daripada kamu. Faham? Sebab tu persahabatan, kebaikan kita dengan guru kita tu perlu dibina dengan ikhlas. Dibina dengan ta'zim, dibina dengan kebaikan. Begitu juga guru dengan muridnya. Guru tidak boleh gunakan muridnya. Tak boleh jadikan muridnya sebagai pekakah dia. Tak boleh jadikan murid dia sebagai alat untuk kesenangan dia. Maka ni akan menyebabkan berlakunya yang tidak baik. Nah. Jadi kalau kata si murid menganggap saya berkhidmat kepada guru saya, dan si guru pula menganggap murid ini adalah titipan yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia, maka dia akan jaga. Ini hartanya yang besar. Ini bukan alat pekakah. Ini bukan mainan dia. Maka pada tersebut kedua-dua saling positif. Maka Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Tapi kalau satu sudut negatif, maka jadi akan masalah nanti. Tamam? Ini bukan masalah positif-positif. Kemudian dia akan jadi lari. Ini bukan magnet. Magnet dia kena positif negatif baru dia lekat. Dah, ni bukan magnet ni. Ni saya cerita ni kena ada sisi positif pada kedua-dua pihak. Barulah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Tamam? Syekh Murabit Al-Hajj, guru kepada Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah Ta'ala, katanya beri
masa kepada anak muridnya bila-bila masa. Nak tanya bila-bila masa pun boleh. Sampai dia bagi syarat, dia kata kalau aku tengah tidur pun, kalau kata nak tanya soalan, mai gerak aku. Ahwalnya dia masing-masing. Jangan kita gabungkan semua, sama seperti semua guru. Namun jika tidak mampu menjawabnya, tidak malu akui kejahilannya. Ni kalau dia tak mampu nak jawab, maka dia kena mengaku. Kata saya tak erti, saya tak tahu. So itu je senang. Tak perlu untuk dia nak berbasa-basi, dan kemudian tak perlu untuk dia nak tangguhkan ataupun nak mengaku kata dia erti semua benda. Karena mengaku tidak tahu itu adalah perisai kepada para ulama, para alim. Lepas tu kata disebut sini, aku tidak tahu itu jawapannya, perisai utama warisan aulia. Jadi warisan para aulia ni apa dia? Jawapannya aku tidak tahu. Karena aku tidak tahu ni tidak akan mampu diucapkan melainkan oleh orang-orang yang hanya bersambung sanadnya dengan Nabi SAW. Aku tidak tahu ni tidak akan dapat diwarisi, melainkan daripada orang yang mewarisi akhlak tadi daripada salafus soleh. Jadi aku tidak tahu ni sebenarnya adalah ucapan yang besar, sebenarnya dia adalah berbentuk warisan. Dia bukan boleh dibuat-buat. Sebab tu kita tengok sebahagian orang dia cukup malu nak mengaku saya tidak tahu. Maka dia akan buat tahu. Ini dipanggil penyakit palatau, dia panggil. Orang Kedah panggil penyakit palatau. Penyakit palatau ni letih. Semua dia tahu. Tak tahu pun dia kata dia tahu. Jenis ni masalah. Boleh? Jadi itu adab alim dalam majlisnya. Kalau dalam majlis ditanya tidak tahu, ataupun majlis ini bukan mesti majlis saja. Maksud duduk dengan guru, berjalan dengan guru tu pun majlis dengan guru juga tu. Maka kalau ditanya, kalau guru tadi tidak tahu, maka dijawabnya saya tidak tahu. Ini panduan kepada orang yang menjadi guru. Jangan malu jawab saya tidak tahu. Saya akan rujuk balik. Nanti saya akan bagi jawapan. Itu jawapan macam tu. Saya kurang pasti. Macam tu sepatutnya. Tak perlu nak tambah lebih-lebih. Saya bodoh, saya tak erti apa, saya ni bangang. Saya yang paling teruk kali, bawah tapak kaki kuda ya. Awak yang ditambah banyak kan. Sikit cukup. Kata saya tak tahu cukup. Baik. Adab alim bersama dengan para muridnya. Ni kita janji sini lagi pukul apa ni? Pak Zuhur pukul apa? Beritahu. Tak tanya dekat Ustaz Abu Bakar. Cuba tanya. Pukul apa sepatutnya? Adab alim bersama para muridnya. Ni bukan syair tu. Itu tajuk. Baca tu tadi macam baca syair. Adab alim bersama para muridnya. Ini adab yang patut dijaga oleh alim ketika bersama dengan para murid. Alim itu ikhlas dalam didikannya, tidak membezakan antara muridnya. Jadi alim ini ikhlas dalam didikan. Dia tidak akan membezakan antara murid dengan murid yang lain. Ya, kadang-kadang dia ada perasaan kasih kepada seorang murid tu lebih daripada anak murid yang lain. Kerana khidmat murid ni lebih, kerana perhatian murid ni lebih, faham murid ni kepada guru tadi lebih. Itu biasa. Cuma dia tidak akan tunjukkan perkara tadi kepada anak murid dia yang lain, agar tidak berlaku apa dia? Munafasah. Agar tidak berlaku perasaan yang tidak baik di antara murid dengan murid. Karena tu, kalau kata dilayan dengan sedemikian, maka kita ini akan jadi orang yang terbaik. Nak dapat macam para sahabat yang agung, yang berdamping dengan Sayyidina Rasul SAW. Sayyidina Umar tidak pernah cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya, tak pernah dia berasa, kenapa Abu Bakar mesti di depan? Kenapa Abu Bakar mesti nombor 2 setelah Rasulullah? Kenapa bukan aku? Tamam? Dia tak pernah ada perasaan tersebut. Ini kenapa ni? Kerana diwarisi daripada nurnya Nabi SAW. Tamam? Sayyidina Uthman tak pernah kata dalam hati dia, kenapa mesti Abu Bakar dan Umar yang mesti syaikhan mesti didahulukan? Aku bukan orang yang tinggi sisi Nabi SAW. Aku Zul Nurain. Nabi SAW bagi kepada aku anak perempuan Nabi SAW 2 orang. Sayyidina Abu Bakar tak menikah dengan anak Nabi. Nabi menikah dengan anak beliau. Sayyidina Umar tidak menikah dengan anak Nabi SAW. Sayyidina Uthman, anak Nabi SAW 2 orang di bawah kuasaan beliau. Baik. Kenapa dia tidak dilebihkan? Tak, semua masing-masing dengan kedudukan masing-masing. Sayyidina Ali pun begitu. Maksudnya masing-masing dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau redha dengan perkara tersebut, insyaAllah kita tak akan jadi dengki dengan anak-anak murid, para guru dia yang lain. Masing-masing ada kelebihan. Ini senior, ini junior. Tak perlu nak dengki-dengki. Ini anak murid yang lama dengan tok guru tadi. Tak perlu kamu nak pergi sailang. Kenapa nak guna sailang-sailang? Istilah sailang apa semua ini bukan berniaga ni. Itu semua akan mendatangkan keburukan dalam majlis. Keburukan dalam menuntut ilmu. Tak perlu. Cukup kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala letakkan, dan Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Dan guru pun macam tu juga. Jangan tunjuk sangat bahawa kita ni melebihkan seorang lebih daripada seorang yang lain. Maka ni akan menyebabkan berlakunya munafasah antara murid,
dan menyebabkan berlakunya buruk sangka di antara murid dengan gurunya. Nah, maka sebab tu alim perlu menjaga adab tersebut. Faham? Dilayan mereka dengan sama rata agar tidak hasad sesama mereka. Tujuannya. Jika datang murid niatnya tak jelas, didiknya penuh sabar hingga dididiknya penuh sabar hingga ikhlas. Jadi kalau murid tadi datang niatnya tak ikhlas, baik macam mana dia boleh tahu niat tak ikhlas? Niat dalam hati. Tak dilihat pada amarahnya. Jadi saya masukkan sini adalah dilihat pada amarah niatnya. Iaitu tanda niatnya tidak ikhlas tadi. Bukan niatnya, kerana niat tidak siapa yang tahu. Faham? Jadi dilihat daripada apa? Pada tanda-tandanya. Apa tanda yang tidak ikhlas? Ada tanda-tandanya. Nak zuhur, nak puji saja. Kalau kata Tok Guru tegak saja, tiba-tiba jadi tarik muka dan kemudian berasa hati. Dia pula berasa hati dengan Tok Guru. Tok Guru yang memang kerja dia kena tegak. Tok Guru tegak, anak murid berasa hati dengan Tok Guru. Tak kelawak. Patutnya dia kena ambil tu sebagai ubat kepada diri dia. Bukan tu sebagai suatu yang boleh menyebabkan dirinya jadi makin menjauh daripada guru. Tamam? Jadi dia akan makin dekat lagi dengan guru. Lagi dia tegak, lagi dekat dia dengan tok guru dia. Ni ikhlas. Murid ni yang ikhlas. Tamam? Bukannya Allah hubbuz zuhur, hubbul al-madh. Nak guru puji saja. Kalau guru puji dia seronok. Pada hari tu kena celah sikit. Kena paku dengan tok guru. Kena paku tu terus. Tak lepas birah. Dia nak tok guru muliakan dia. Macam tok guru juga. Kena letak sebaris atas kerusi sekali. Kalau macam ni maksudnya ni ada tanda-tanda tak ikhlas ni. Baik, macam mana tanda-tanda tak ikhlas ni? Kita nak buat, tok guru nak kena buat macam mana? Tok guru kena beri didikan yang sebaiknya. Macam mana? Oh tu. Dia duduk kat mana ni? Tak jawab. Okey, baik. Tak nak pabir lah. Sikit. Para muridnya tidak akan diabaikan, diperhati akhlak juga perbuatan. Jadi anak-anak muridnya akan diberikan perhatian sungguh-sungguh. Tidak diabaikan anak muridnya. Dia akan tanya sungguh, buat apa? Macam mana waktu murajaah dak? Dan juga hafal dak apa yang sepatutnya dihafal dan sebagainya gitu. Selalu bertanya khabar tidak jemu agar sentiasa atas jalan ilmu. Jadi selalu ditanya agar anak-anak murid ini sentiasa di atas jalan ilmu, jalan yang sepatutnya ditanya. Faham? Betul. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah pada setiap kalau Ramadan tu, kan ni semua sekarang sibuk semua. Kalau kata waktu bukan Covid ni, biasanya saya dengar daripada Maulana Syekh Ahmad Mamduh, biasanya dia akan panggil anak-anak murid ni akan kumpul sehari dengan dia, duduk. Kadang kesibukan masing-masing, sehari akan duduk juga dengan dia. Daripada maghrib, buka puasa sekali, sampai subuh. Akan duduk dengan Maulana Syekh Ali. Sembang, makan, kemudian ada tukar idea dan sebagainya sepanjang malam tersebut. Kemudian lepas main subuh, balik. Ataupun sebelum subuh, Syekh Ali kan kata, dah selesai dah, balik dah. Syekh Ali dia suka melawak dengan anak murid dia. Ini disebut oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala. Saya pun kalau kadang-kadang kalau bulan Ramadan, biasanya kalau tidak ada Covid ni, Syekh Ahmad akan panggil pergi rumah dia. Kami akan sahur sekali. Baca kitab daripada isyak, selepas isyak tu sampai dekat sahur. Lepas tu makan sahur, sebelum subuh saya balik ke rumah. Jadi ni dah Covid berlaku, maka tak boleh nak buat benda tersebut. Didiklah mereka mengikut aturan, jangan diberatkan luar kemampuan. Kemudian berikan kepada mereka dengan aturan yang sepatutnya dan jangan diberatkan kepada mereka dengan luar daripada kemampuan mereka. Kalau diberikan hafalan contohnya kepada murid, beri yang mampu untuk dia hafal pada hari tersebut. Jangan dilebihkan pada had dia. Dan kita kena kenal anak murid kita punya kelebihan masing-masing. Para murid itu wasiat junjungan, jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Maka murid-murid ini adalah wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita abaikan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan sungguh-sungguh tentang perkara tersebut. Maka kalau kita laksanakan dan raikan perkara tadi, kita akan mendapatkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana yang telah dipesan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika mana datangnya para murid kepada beliau, maka beliau mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana kamu semua telah dipesan oleh Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepada para alim untuk mereka melayani dan juga menghormati memuliakan dan meletakkan kebaikan kepada anak-anak murid yang datang kepada mereka untuk menuntut ilmu. Maka moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang beradab
dan kita dijadikan di kalangan orang-orang yang membawa adabnya ilmu tersebut seperti mana yang telah dibawa oleh para salafus salih yang terdahulu. Jadi kita rasa setakat itu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua.